Rentasan berita edisi 1045, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Apa gunanya rombakan kabinet jika bahan kita semula diguna? Sindiket penipuan Forex tumpas. Para agamawan jangan hanya sekadar membisu isu bencana dari hutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mutakhir ini kedengaran desas-desus bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan merombak kabinetnya susulan pelbagai kritikan yang diterima mengenai cara pengurusan bantuan banjir besar baru-baru ini. Ahli sejarah Profesor Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling berkata Ismail Sabri tidak perlu tunduk dengan tekanan untuk melakukan rombakan kabinet maupun melaksanakan pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat. Sebaliknya, kata Zainal, Ismail Sabri dan anggota kabinet perlu memberi tumpuan 100% kepada usaha membantu rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 dan banjir yang melanda seluruh negara sekarang. Zainal berpendapat Perdana Menteri sudah memperbaiki kelemahan kerajaan dengan mengarahkan kesemua menteri sedang bercuti pulang secepat mungkin ke tanah air bagi membantu rakyat yang terjejas akibat banjir di seluruh negara. Kalau Perdana Menteri asyik nak menyusun semula kabinet, ia tidak akan menyelesaikan masalah negara sekarang. Jika kita perkemas dan tambah baik kerjasama antara agensi kerajaan dan anggota kabinet sekarang adalah lebih baik lagi. Jadi saya rasa tiada keperluan untuk melakukan rombakan kabinet. Malah jika penyusunan semula, mungkin banyak masalah baru timbul sebab anggota jemaah menteri baru perlu belajar semula dari A hingga Z, mengkaji pelbagai masalah dihadapi dan sebagainya. Tindakan itu hanya membuang masa dan mencetuskan kacau bilau dalam kerajaan. Oleh itu, desakan supaya Perdana Menteri menyusun semula kabinet keluarga Malaysia buat sekarang adalah tidak kena pada masanya, katanya kepada Sinar Premium pada Isnin. Terdahulu beberapa media melaporkan wujudnya spekulasi bahawa Ismail Sabri akan menggugurkan 3 menteri daripada senarai jemaah kabinet, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun dan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Kabar angin mengenai rombakan kabinet mula bertiup kencang selepas rakyat berang kerana kelemahan penyelarasan bantuan kepada mangsa banjir oleh agensi berkaitan, terutama Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Kelembapan NAKMA menyebabkan Angkatan Tentera Malaysia ATM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM dan agensi lain mengambil tindakan menyelamat tanpa kelulusan agensi terbabit. Bagaimanapun, Ismail Sabri menegaskan semua itu adalah khabar angin selagi Pejabat Perdana Menteri tidak mengeluarkan kenyataan rasmi. Sebenarnya keputusan untuk merombak kabinet ini amat sukar untuk diambil oleh Ismail Sabri. Ini kerana kabinet Ismail Sabri bukan working cabinet, iaitu kabinet bekerja, tetapi kabinet ala-ala Scheme of Things ciptaan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin yang merupakan kabinet ghanimah demi mendapat sokongan dan kesetiaan. Mengulas mengenainya, pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad tidak percaya Ismail Sabri berani melakukan rombakan kabinet. Menurut Khalid, kerajaan sekarang hanya pengkhianatan, tiada barakah, hanya musibah. Dengan niat nak ada kuasa je, dia bukan tahu apa yang dia nak buat. Dia bukan ada satu manifesto ataupun satu perancangan bersama. Kita bincang-bincang ni, kita nak ambil alih, kita nak buat begini, tak ada. Yang dia kata kita nak ambil alih kuasa, jangan PH pemerintah, tu je. Itu je. Dan jangan ada DAP dalam kerajaan, itu je. Apa yang dia nak buat bila dia jadi kerajaan, dia pun tak tahu. Lantik menteri ramai-ramai, semua tak tahu buat kerja. Itu betul. Main je. Lepas tu ada penasihat sini, penasihat situ. Perdana Menteri ada penasihat kesihatan. Menteri Kesihatan pun ada. Timbalan Menteri Kesihatan ada 2.
Dia orang pun ada penasihat pula. Betul. Apa punya mainan ni? Saya tu pun tak faham. Tak pernah lah aku tengok kerajaan yang macam ni. Betul-betul lah kerajaan 69. Mereka semua dilantik sebagai anggota kabinet untuk menyokong Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri. Katanya jika buang seorang menteri bersatu mereka tarik sokongan, kerajaan pasti akan tumbang. Panggil kerajaan yang bukan sekadar Perdana Menteri yang lame duck. Kerajaan yang lame duck. Ni lame duck ni aku pun tak tahu macam mana nak kata ni, macam itik tempang. Itik tempang. Kalau dia punya terjemahan literal. Maknanya yang tak dapat berfungsi lah. Ujar Khalid, tegasnya tak ada beza rombak atau tidak kerana akhirnya mereka adalah orang yang sama. Beliau berkata demikian dalam bicara YB Khalid Samad siri 138 yang bertajuk Balak dan Umrah Apa Peranan Kerajaan Melayu Islam malam tadi. Jelas, jika mereka digugurkan, Ismail Sabri akan menerima tekanan daripada parti-parti yang kini menyokongnya. Sementara yang digugurkan akan marah yang mengambil alih tugas tidak semestinya lebih kompeten. Jika prestasi mereka lebih teruk, UMNO dan Barisan Nasional akan menghadapi kritikan yang lebih panas daripada rakyat. Ia satu senario yang amat buruk sebenarnya bagi seorang Perdana Menteri yang sedang berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 pada bila masa. Malang sungguh kita tidak dapat seri-seri wajah yang kini tidak ada dalam Kabinet Ismail Sabri kerana mereka sedang berhadapan dengan tuduhan dan dakwaan di mahkamah. Justru rombak atau tidak rombak Kabinet Ismail Sabri ini kesannya sama sahaja kepada rakyat jelata. Rakyat membantu rakyat. Mereka tetap akan dikitar semula daripada kalangan kakistokrasi yang kita tidak tahu entah apa fungsi mereka. Sebuah syarikat sindiket penipuan pelaburan Forex GCG Asia tumpas selepas polis menahan 10 individu termasuk dalang utama yang bergelar datuk dalam serbuan di sekitar ibu negara Perak, Selangor, Melaka dan Johor Sabtu lalu. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamaruddin Makdin, dalang utama berusia 40 tahun, mempunyai kelulusan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan. 9 suspek lain termasuk seorang wanita berusia antara 29 hingga 64 tahun. Muhammad Kamaruddin berkata hasil serbuan pihaknya merampas 9 kereta mewah membabitkan 2 Toyota Velfire dan masing-masing sebuah Mercedes-Benz C200, Lamborghini, Porsche Taycan 4S, BMW X3, Toyota Alphard, Volkswagen Jetta dan Bentley dengan nilai keseluruhan yang berjumlah 4.6 juta ringgit. Menurut laporan media, polis turut merampas pelbagai barangan termasuk 64 jam tangan pelbagai jenama yang bernilai 98.9 juta ringgit, 5 jongkong emas seberat 5 kg 1.45 juta ringgit, 1 kad persatuan bekas polis mata wang kripto yang berjumlah 21.4 juta ringgit serta wang tunai berjumlah RM100,800. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM126.9 juta ringgit. Siasatan mendapati dalang itu bergelar Datuk namun menggunakan gelaran Datuk Seri untuk menjalankan operasi sindiket itu. Kita juga sedang mendapatkan pengesahan sama ada suspek pernah berkhidmat sebagai anggota polis susulan rampasan kad persatuan berkenaan. Siasatan lanjut juga mendapati mereka yang ditahan berperanan sebagai broker, ejen pencari pelabur, pengurus keuangan dan juga pemilik akaun. Sindiket yang aktif sejak 2018 menyasar warga tempatan dan mempromosi pelaburan itu dengan kadar pulangan secara mingguan di antara 12 hingga 14% dari jumlah modal dilaburkan, katanya lapor Berita Harian. Jelas Muhammad Kamaruddin pelabur akan diberi pautan web pelaburan bersama kata laluan dan dapat melihat jumlah keuntungan diterima setelah mendaftar masuk laman web berkenaan. Bagaimanapun keuntungan itu tidak dapat dipindahkan atau ditunaikan. Sindiket seterusnya memutuskan hubungan komunikasi dengan pelabur setelah mendapat jumlah pelaburan besar dan memberhentikan operasi skim pelaburan secara tiba-tiba. Pelabur yang tidak berpuas hati akan merasa diperdaya kerana tidak mendapat pulangan keuntungan yang dijanjikan. Setakat ini 23 kes sedang disiasat berkaitan kegiatan itu membabitkan kerugian 2.94 juta ringgit. Kerugian paling besar untuk satu kes ialah RM748,000, manakala modal untuk masuk pelaburan itu minimum $100 Amerika Syarikat atau RM420 Malaysia. Katanya, 4 suspek, kata Muhammad Kamaruddin, mempunyai rekod jenayah berkaitan penipuan.
Dah berkata 9 suspek direman sehingga 5 Januari iaitu kemarin, manakala reman lagi seorang tamat pada 4 Januari lalu. Bagaimanapun, polis akan menyambung tempoh reman mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 serta Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959. Semakin tinggi kemajuan teknologi, semakin kerap berlaku kejadian penipuan yang menggunakan internet sebagai saluran komunikasi. Mereka melakukan jenayah secara terbuka menerusi media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk promosi dan mendapat pelabur. Walaupun Bank Negara Malaysia BNM sentiasa mengemaskini senarai skema dalam pelaburan, malangnya orang ramai tidak peka untuk melayari laman rasmi BNM bagi mendapatkan maklumat yang dikehendaki berhubung taraf keabsahan sesebuah syarikat pelaburan. Oktober lalu BNM menganjurkan siri webinar penipuan keuangan skim cepat kaya dijanjikan keuntungan berganda biarlah berpada melalui laman Facebook amaran scam. Dalam siri itu, penolong pengurus besar Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC Kamarul Rosman Nordin mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan pelbagai penganjuran skim cepat kaya atau skim yang menawarkan pulangan wang yang tidak masuk akal tanpa risiko bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Katanya dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, pelbagai skim berkaitan muncul di platform media sosial dan iklan di laman web tertentu menggunakan pendekatan seperti WhatsApp, khidmat pesanan ringkas SMS, email dan panggilan telefon untuk berhubung dengan mangsa. Ada juga penganjur yang menggunakan nama syarikat yang sah dan mengklon syarikat atau entiti tersebut sebagai modus operandi mereka. Apabila penganjur mengatakan pulangan wang telah ada, helah mereka yang seterusnya selalunya akan meminta mangsa membayar sejumlah wang seperti yuran dan sebagainya. Mereka akan menunjukkan pelbagai sijil kononnya sebagai bukti dan selepas mangsa membayar, penganjur ini akan lari dan mangsa akan gigit jari, katanya. Orang ramai memiliki kereta biasa-biasa sahaja ditenggelami air. Mereka berkereta mewah, elok sahaja. Justru kalau ada rasa sakit hati, janganlah tamak, ingin cepat kaya hingga tertipu. Apapun, tahniah PDRM. Semoga kali ini tiada yang memanjat pagar dan seterusnya gaib di luar negara. Nampaknya agamawan sudah mula membuka mulut mereka. Tidak ramai, tetapi tidak mengapa, ia hanya sebagai permulaan. Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, menulis di Sinar Harian sebuah rencana pendek yang bertajuk Tegurlah Pemimpin Rosakkan Alam. Dia berkata hukum hakam ibadah seperti solat, puasa dan haji dan umrah sering dibincangkan di masjid-masjid dan dalam kitab. Katanya ia betul, tetapi Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dalam ibadah. Islam mengatur urusan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan haiwan. Lebih dahsyat, Islam mengatur hubungan manusia dengan alam. Oleh itu, hukum hakam penjagaan alam perlu dititik beratkan kepada masyarakat Islam. Katanya, menurut beliau terdapat banyak hadis Nabi SAW yang memberi kita petunjuk tentang penjagaan alam sekitar. Antaranya, hadis yang bermaksud, sesungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku satu kaum yang melampau dalam bersuci dan berdoa. Hadis riwayat Abu Daud. Katanya melampau dalam bersuci itu menurut Al-Munawi adalah berlebihan menggunakan air di luar daripada keperluan. Menyentuh mengenai penjagaan alam sekitar, Rozaimi berkata, selain melihat daripada sudut ekonomi, larangan pembaziran perlu dilihat daripada sudut menjaga sumber asli agar tidak disesiakan tanpa tujuan dan manfaat. Penjagaan alam sekitar adalah salah satu cara manusia menghargai nikmat Allah di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang seseorang membuang air besar atau kecil di laluan orang dan di tempat orang berteduh seperti dalam hadis riwayat Muslim, tegas Rozaimi. Beliau juga merujuk kepada larangan Nabi SAW memotong pokok bidara yang bermanfaat tanpa alasan yang syar'i seperti diriwayatkan Abu Daud. Semua itu untuk memberikan pedoman kepada manusia bahawa penjagaan alam dan persekitaran merupakan perkara yang perlu dijaga manusia, katanya. Rozaimi melihat kesedaran rakyat negara barat bukan Islam dalam menjaga alam lebih tinggi daripada rakyat negara Muslim, sedangkan kaum muslimin sepatutnya menjadi contoh dalam penjagaan alam. Benar, kita tidak ada sedikit pun kesangsian bahawa Islam sememangnya penyelesaian, tetapi malangnya umat Islam hari ini meninggalkan panduan Islam dengan membuat masalah dan merosakkan alam, ujar Rozaimi. Dalam hubungan ini, beliau menegaskan banjir di Malaysia baru-baru ini dengan lambakan kayu balak
hanyut membuka mata kita semua. Sudah sampai masanya kita mendesak siasatan terperinci dan telus dilakukan jika ada salah guna kuasa atau pencerobohan undang-undang berlaku sehingga membahayakan nyawa rakyat serta merosakkan alam sekitar, ujarnya. Justru beliau mengingatkan bahawa alam ini milik Allah. Kita wajib menjaganya dan memakmurkannya. Ini ajaran Islam. Kepada agamawan, bangkitlah dan bercakaplah tentang kewajipan menjaga alam. Berikanlah peringatan kepada pemimpin atau pemerintah yang merosakkan alam ini. Kepada pemimpin, jika benar kalian amanah, ambillah tindakan sewajarnya. Kepada perosak alam, ingatlah kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tegas pakar hadis itu. Dia berkongsi hadis Nabi SAW mengenai kepimpinan yang bermaksud setiap daripada kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hubungan ini, rayuan pengarah komunikasi Amanah Nasional kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah adalah tindakan yang tepat dan berani. Ekoran dari banjir yang melanda negara, khasnya di Pahang, banyak khabar angin tersebar yang melibatkan nama baik Yang di-Pertuan Agong dan kerabat di Raja Pahang berhubung pembalakan di negeri itu. Sebuah video juga ditularkan di mana seorang usahawan dengan bangga mendakwa dia akan mengadu kepada tuanku mengenai bantahan seorang Puan Seri terhadap kegiatan pembalakan yang dilakukannya di Pahang ini. Dia seolah-olah mendakwa beliau mendapat perlindungan istana dan setakat Tan Sri atau Datuk Seri semuanya kecil dan tidak dikhawatirinya kerana dia bersama istana, kata Khalid dalam kenyataannya. Video berkenaan yang dimuatnai oleh Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia atau PEKA, Puan Seri Sharifah Sabrina Said Akil. Sekitar Oktober 2020, kejadian berlaku di sebuah hutan di negeri Pahang. Ini sekarang ni saya bercakap pasal sungai. Sungai kita semua sudah makin tak ada. Makin kotor. Sekarang saya buat jembatan atas sungai yang ada. Awak Kan nampak tak? dah Awak buat satu- jalan tadi semua dah satu hari. merosakkan. Nampak tak air sekarang dah keruh? Dulu airnya jernih. Nampak Orang tak air dah yang keruh? telefon dia ni minta dengan Tuhan lah. Telefon dengan Tuhan balik. Awak sombong Bukan Awak sombong. bongkar, Datang lagi sombong. Sekarang kita berjumpa. Nak jumpa mahkamah, kita jumpa mahkamah. Saya akan menghadap malam ni dengan tuanku. Saya akan ceritakan apa yang berlaku dalam ni. Apa yang berlaku? Bangunan tu buat tengah sungai. Ada rizab sungai tu ada benar. Ada saya rosakkan sungai. Mana ada undang-undang buat rizab sungai buat bangunan. Itu tanah. Saya akan menghadap tuanku. Saya. Akan cerita tu Z. Apa? Ya. Eh, Mentang-mentang macam lah mana? awak ada tuanku ya. Ya, saya nak faham. Saya Ya. kerabat faham. Khalid yakin tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak ada kaitan dengan perkara ini dan sebaliknya, nama baginda serta Istana Pahang telah dipergunakan untuk kerja-kerja durjana itu. Beliau berpandangan nama baik baginda dirosakkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan berkepentingan yang menggondol Bukit Bukau, negeri Pahang secara rakus dan tanpa berperi kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, Patik dengan suci hati memohon agar tuanku membersihkan nama baik tuanku dengan membuat penjelasan serta menjauhkan diri tuanku dari pihak yang menggunakan nama tuanku untuk kepentingan diri mereka sendiri. Patik memohon agar tuanku akan turut mengarahkan agar tindakan dikenakan ke atas mereka yang membalak atas nama tuanku kononnya dan segala kegiatan pembalakan yang memusnahkan alam sekitar diberhentikan segera. Satu kaedah pembalakan yang lestari dan tidak merosakkan alam sekitar perlu dikuatkuasakan seterusnya, kata Khalid. Seterusnya, Khalid berkata beliau yakin Yang di-Pertuan Agong mengambil berat kesengsaraan rakyat Pahang yang telah terhasil dan akan terus terhasil daripada kegiatan terkutuk tersebut sekiranya diteruskan. Oleh itu, tuanku wajar bersuara dan menghentikan kedurjanaan ini daripada berterusan, tegasnya. Permohonan Khalid kepada Yang di-Pertuan Agong itu selaras dengan tuntutan Islam seperti yang disebut oleh Ustaz Rozaimi. Malang sungguh bagi negara ini Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang juga anak Pahang dan seorang lulusan agama, bukan ahli dalam bidang kuasa kementeriannya sendiri. Namun beliau masih boleh berperanan dengan baik jika peka terhadap alam sekitar dan segala ciri-cirinya termasuk perubahan iklim dan juga bencana. Tetapi beliau gagal. Walaupun beliau tiada kuasa ke atas Jabatan Perhutanan Negeri Pahang maupun mengeluarkan lesen pembalakan. Malaysia memiliki sistem amaran banjir di bawah Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara atau PRABN yang berada di bawah pemantauan Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Kementerian Alam Sekitar dan Air. Namun persoalan yang dibangkitkan pengerusi Jawatan Kuasa Operasi Bencana Alam Parti Amanah Negara, Datuk Seri Salahuddin Ayub, tidak juga terjawab. Adakah terdapat sebarang amaran banjir yang dikeluarkan oleh PRABN untuk agensi kerajaan dan rakyat sebelum bermulanya banjir di Selangor dan Pahang pada 18 Disember 2021?
Manakala jika tidak ada sebarang amaran banjir yang dikeluarkan, di mana pula silap dan lemahnya sistem ramalan dan amaran banjir yang dikendalikan PRABN yang sudah tentu dibangunkan dengan peruntukan yang cukup besar diluluskan oleh Parlimen. Demikian persoalan Salahuddin dan rakyat yang terkejut kerana diserang banjir dalam keadaan yang langsung tidak bersedia. Alasan apa yang akan beliau gunakan bagi menjawab pertanyaan tentang kepimpinannya di padang mahsyar nanti? Itu urusan beliau. Tetapi di dunia ini, kami yang sayangkan alam ini melihat beliau sebagai gagal. Itulah kesimpulan oleh rakyat yang sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.